Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 21 November bersama saya Abang Muasli Abdul Samad. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dengan kerjasama Unit Perancangan Ekonomi Sarawak telah melancarkan inisiatif Malaysia Mudah atau #MyMudah dalam usaha membantu pertumbuhan perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pelancaran Malaysia Mudah yang berlangsung secara maya semalam telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mewakili Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tunuping. Membaca teks ucap tama Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah memberitahu dalam usaha pemulihan ekonomi negeri, Sarawak menerusi Majlis Tindakan Ekonomi terus mempergiat transformasi digital dan inovasi bagi mempertingkat tahap kompetitif ekonomi Sarawak ke arah menjadi sebuah destinasi pelaburan yang menarik. Sehubungan itu, pelaksanaan inisiatif Malaysia Mudah ini berperanan penting dalam pemulihan ekonomi sebagai perantara kepada penggiat industri, penggubal dasar dan pengawal selia bagi mencari penyelesaian terbaik untuk merancangkan semula aktiviti perniagaan. The main objective of MyMudah is to assist the industry and business operators to overcome bureaucratic regulations and to reduce the compliance costs applicable to companies and businesses. Thus, the implementation of MyMudah is aimed to achieve 25% or equivalent to RM 10 billion reduction in compliance costs in the public sector. Beliau menambah inisiatif transformasi Sarawak ke arah ekonomi digital adalah bertepatan dengan keadaan semasa yang menyaksikan impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi secara global. Pada masa sama, kerajaan negeri juga telah menyediakan satu ekosistem serta dasar-dasar mesra perniagaan bagi menggalak dan mempromosi pelaburan berkualiti merentas seluruh sektor ekonomi di Sarawak. Justeru beliau berharap Malaysia Mudah akan memberi manfaat sekaligus menjadi pemangkin terhadap pelaksanaan pemulihan ekonomi di Sarawak. Projek penyambungan bekalan air bersih bagi kediaman dan rumah panjang yang tercicir di sepanjang jalan utama dari Pekanbaru sehingga Sungai Seruas Bakong akan dilaksana dalam tempoh 6 bulan bermula Disember depan. Menurut Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Pengwang Manggil, penduduk di kawasan berkenaan bakal menikmati bekalan air bersih sekurang-kurangnya pertengahan tahun depan. Jelas Datuk Dr. Penguang, mereka yang tercicir merupakan lebih 2,000 keluarga melibatkan 126 buah rumah panjang di kawasan Beluru dan Tinjar di bawah projek bekalan air luar bandar, inisiatif kerajaan negeri untuk memastikan penduduk di kawasan luar bandar hidup dengan lebih selesa. Pada masa itu dulu, pakejnya cuma hanya sampai di depan rumah saja. Tidak termasuk meter dan tidak juga termasuk pipe sampai dapur. Jadi hari ini sebab kita ada saving sedikit daripada projek Jebab Tinjar Phase 1, jadi kita gunakan peruntukan ini untuk menyambung balik rumah panjang dan rumah persendirian yang tercicir daripada projek Beluru Phase 2 dulu. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan dialog penyambungan bekalan air bersih bagi rumah-rumah sesebuah dan rumah panjang yang tercicir sepanjang jalan besar dari Pekanbaru sehingga Sungai Seruas di Dewan Masyarakat Beluru Bakong Miri. Sementara itu, penduduk yang ditemui menyifatkan projek itu kelak mampu meringankan beban mereka. Datuk, aku kena air tanggi lah. Berapa bisik tanya lah, berapa bisik payat hari patut lah. Kami lagi berdau, kami bukai harap bersabar lah. Nanti leban kerjaan sudah disediakan, sudah bisik program dekat datai setiap rumah panjai ke kawasan Bakong tu. Amat aku, aku tu sebagai tuan rumah ya. Lama aku dah hari subat nada itu bisik air. Engkau dia tu bisik gai. Dialog yang diadakan itu dihadiri lebih 50 orang penduduk terlibat. Beberapa pembangunan infrastruktur akan dilaksana di Kampung Limpaki, Limbang. Menteri Muda Pertanian, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu projek-projek berkenaan dijadual mula dilaksana tahun depan. Pada setakat ini kita telah pun memberi
mengenal pasti 3 projek lah untuk tahun 2021. Yang pertama naik taraf Dewan. Naik taraf Dewan Kampung Limpaki yang dah agak uzur lah. Berjumlah 50,000. Yang kedua adalah pembinaan parit konkrit di kawasan Taman Gelagah. Dalam masa sama, beliau berkata lebih banyak lagi aktiviti pertanian akan dilaksana ke arah menjadikan Sarawak sebagai pengeksport makanan bersih menjelang tahun 2030. Beliau memberitahu pemberita selepas melakukan tinjauan ke tapak projek pertanian Kampung Limpaki Limbang. Datuk Dr. Abdul Rahman turut menyeru penduduk di Limbang untuk bergiat dalam bidang pertanian bagi menjana pendapatan mereka. Radio Television Malaysia RTM tetap relevan dalam menyampaikan maklumat selain menghiburkan penonton dan pendengar masyarakat dan juga menerusi program Turun Padang. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata RTM dan masyarakat berpisah tiada apabila program Turun Padang dianjurkan sekaligus mengeratkan silaturahim penduduk setempat. Abdul Hadi berkata kerjasama antara semua pihak juga akan terus diperkukuh melalui program yang akan dilaksana dari semasa ke semasa. Menyatakan demikian semasa melawat rumah panjang Ricky di Sekuau, beliau turut berkesempatan mengadakan pertemuan bersama Penghulu Anderson Ngalai. Penghulu Anderson Ngalai merupakan ketua masyarakat dan penyanyi Iban yang amat disegani di Sarawak. Bagi Penghulu Anderson Ngalai, industri lagu Iban kini semakin berkembang dan penggiat industri kreatif perlu bergiat aktif dalam menampilkan karya masing-masing. Katanya lagi, RTM masih relevan dan merupakan antara saluran yang membantu penggiat industri mempromosi karya seni mereka dari dulu hingga kini. Segi RTM tu mereka ngangkat ke nama tu tadi bukan industri lagu atau ke ngagak promosi ke apa semua. Tang harapan ku ba RTM dan segi ngarap ke bala pihak RTM tu tadi oleh mai program kemasyarakatan negara rakyat balua bandar. Walaupun kini berdepan pandemik COVID-19, RTM Sarawak terus komited menerbitkan program-program yang bermutu tinggi. Sumbangan itu, pengurus Sarawak FM Noraini Ibrahim berkata RTM Sarawak turun padang menyantuni pendengar dan penonton di seluruh negeri. Noraini Ibrahim menjelaskan RTM Sarawak sentiasa memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP dipatuhi oleh setiap warga kerja RTM ketika bertugas walaupun program-program yang diterbitkan berbentuk rakaman dan tidak melibatkan kehadiran penonton. Mendekatkan diri dengan pendengar ataupun dengan khalayak sasaran kita, tetapi memerangkan keadaan COVID sekarang ini kita menggunakan medium lain walaupun sebenarnya kita memang turun padang tetapi kita tidak terbuka kepada orang ramai dan ini adalah disebabkan oleh kita mengekalkan peraturan COVID SOP yang sedia ada untuk COVID-19. Jadi caranya sekarang ini kita gunakan medium Facebook dan juga medium-medium yang lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM semasa rakaman program Juh Berambih Edmukah di Belawai. Tambahnya lagi, penganjuran program ini berupaya mempromosikan produk-produk pelancongan tempatan terutamanya justru membantu penduduk tempatan meraih pendapatan dalam mendepani situasi COVID-19. Daerah Kuching kekal berstatus merah meskipun penurunan kes positif COVID-19 dalam tempoh 5 hari lepas. Menurut kenyataan media daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, ini susulan unjuran kes terkumpul sejak 14 hari lepas merekodkan 84 kes. Selain daerah Kuching, daerah Lawas dan Miri berstatus kuning manakala 37 daerah lain kekal berstatus hijau. JPBN turut melaporkan semalam hanya 2 kes positif direkodkan iaitu masing-masing 1 kes dari daerah Kuching dan Miri. Ini sekaligus menjadikan jumlah kes positif COVID-19 meningkat kepada 1,055 kes.
Satu kes dikesan dalam saringan secara rawak di Miri yang merupakan seorang warga tempatan yang bekerja sebagai eksekutif teknikal sebuah syarikat gas dan minyak. Manakala kes kedua melibatkan seorang penjawat awam yang dipercayai berjangkit dari kes 1051 dan mempunyai kaitan dengan kluster besi. Sementara itu, 6 kluster di negeri ini dilaporkan masih aktif. Turut dilaporkan 9 kes baharu yang telah pulih semalam, menjadikan keseluruhan kes positif yang dibenarkan discharge setakat semalam adalah seramai 971 orang. Semalam, 8 pesakit dalam siasatan PUI yang baru dilaporkan dan tiada PUI yang menunggu keputusan ujian makmal. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Namun dengan sedikit bantuan yang dihulurkan serta rakan-rakan di sekeliling yang bertanya khabar mampu meringankan beban yang ditanggung. Justru demi meringankan beban yang ditanggung pihak yang berdepan saat sukar, Persatuan Anak Vai Bintulu PAVB terus mengorak langkah mendekati golongan yang memerlukan, antaranya mereka yang terlantar sakit di rumah. PAV adalah sebuah badan NGO Persatuan Anak Vai yang berteraskan masyarakat Vai. Walaupun bagaimanapun kita tidak memilih bangsa dan kaum, apa yang kita mampu bantu, kita akan bantu. Presiden PAVB Pandi Suhaili ditemui semasa melakukan program ziarah PAVB kedua buah rumah pesakit di Kampung Warisan Jepak dan RPR Kidurong. Di Kampung Warisan Jepak, pihak PAVB mengunjungi Julihi yang terlantar sakit dan tidak dapat berjalan sejak beberapa minggu yang lalu. Kunjungan ini ternyata memberikan sedikit kelegaan terhadap pesara yang merupakan penduduk asal Bintulu itu. Kira lah. Banyak-banyak terima kasih lah. Selain daripada mun sisi dak membuka jalan, siapa lagi? Kami harap siapa yang dengar-dengar tu cuba-cubalah ikut Persatuan Anak Vai. Sementara itu, di RPR Kidurong, bantuan terus disalurkan kepada Awangku Nur Iskandar Awang Muhammad, 52 tahun yang lebih setahun terlantar di atas katil. Ekoran tekanan darah tinggi yang tidak kembali normal, Awangku Nur Iskandar telah melakukan pembedahan di Hospital Sibu yang mengakibatkannya tidak sedarkan diri. Jadi doktor usaha cuba untuk nurun darahnya, cair darahnya supaya turun. Tapi si dapat juga seminggu paksa pergi hospital Sibu lah. Jadinya bertembok. Kira berapa belas hari mai orang. Berbelas hari lah. Nya operasi Cina, alhamdulillah juga doktor modalnya kuat. 9 harinya dah sedar. Menurut Pandi lagi, pihak PAVB bukan sahaja membantu golongan memerlukan, malah bantuan turut dilakukan di masjid, surau, kampung dan sekolah termasuk mendirikan papan tanda. Itu pun di atas permintaan kampung-kampung, JKK ataupun pihak surau masjid. Jadi mereka datang kepada PAVB akan mencari dana, mengusahakannya dan kita akan buat secara gotong royong. Ini adalah salah satu daripada program-program yang telah akan dibuat oleh PAVB dan kita rancangkan. Oleh itu, beliau menyeru pelbagai pihak khususnya NGO untuk tampil bersama membantu golongan memerlukan di Bintulu khususnya ketika pandemik COVID-19 ini. Sekian berita pagi Sarawak hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.